Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, cikgu harap kamu dah baca buku teks tingkatan 3 berkaitan tajuk keradioaktifan. Okey, kelas, cikgu nak kongsi sedikit pengalaman. Kamu baru-baru ni kamu pun mungkin ada terdengar yang seluruh Malaysia lah, pelajar-pelajar tak puas hati dengan soalan matematik yang dikatakan susah dan sangat mencabar. Okey, bukan saja soalan matematik, baru-baru ni senior kamu kan, abang kamu dia abang kakak kamu telah menduduki peperiksaan SPM Fizik. Okey, mereka beritahu cikgu kertas satu agak mencabar. Tak pernah lagi lah dalam sejarah peperiksaan SPM Fizik selalunya kertas satu ni mencabar. Okey, biasanya kertas 2 atau kertas 3. Okey, tapi kertas satu dia katakan mencabar. Okey kelas, cikgu nak buat review sikit kat sini. Sebenarnya untuk matematik yang kecoh satu Malaysia kata susah, sebenarnya bukanlah soalan tu susah sangat. Okey, kamu kena tahu format peperiksaan SPM untuk KSSM, mereka akan boleh masukkan atau keluarkan soalan secara umum. Maksudnya apa yang kamu pernah pelajari semasa kamu di tingkatan 1, tingkatan 2 atau tingkatan 3, mereka boleh masukkan dalam soalan SPM. Jadi sebenarnya itulah yang berlaku pada matematik. Okey, ada soalan yang keluar tu dalam kertas 1, contohnya adalah soalan yang asasnya pada tingkatan 1 dan 3. Jadi kebanyakan pelajar tidak menguasai asas matematik masa tingkatan 1, 2, 3. Jadi mereka tak boleh jawab. Begitu juga dengan fizik lah. Okey, sebab tu contoh kalau dulu KBSM, tajuk fizik nuklear ni memang diajar dalam tingkatan 5. Maksudnya semua subtopik yang berkaitan dengan fizik nuklear semua dalam tingkatan 5. Tapi sejak KSSM, kalau kamu perhatikan contoh tingkatan 3, kamu ada belajar bab elektrik, kamu juga ada belajar bab keradioaktifan, iaitu subtopik di bawah tajuk fizik nuklear. Jadi bila kamu naik tingkatan 5, kamu tak akan diajar semula lah apa yang kamu dah belajar semasa tingkatan 3. Itu adalah pengetahuan asas. Sebab tu tadi cikgu cakap semalam, cikgu dah kongsikan, kamu kena faham, kena kuasai apa yang kamu belajar di bawah subtopik fizik nuklear semasa tingkatan 3. Nanti bab elektrik pun macam tu. Kalau dulu tingkatan 5, semua subtopik dalam bab elektrik akan diajar pada tingkatan 5. Tapi tidak berlaku pada KSSM, kamu dah belajar sebahagiannya masa tingkatan 3. Jadi kamu naik tingkatan 5 akan belajar subtopik yang seterusnya. Jadi tolonglah, cikgu minta sangat, siapa yang tak baca lagi, tak ulang lagi apa yang cikgu kongsikan semasa tingkatan 3, buku teks tingkatan 3 tu, tolonglah berbuat demikian. Okay, sebab tu nasihat cikgu, untuk matematik ataupun sains kan, untuk subjek sains, nota-nota kamu semasa tingkatan 1, 2, 3 tu jangan dibuang lagi. Okey, kalau tiba-tiba nak rujuk, masih ada Okey, baik, kita mulakan pelajaran kita untuk hari ini, iaitu fizik nuklear 6.1, reputan radioaktif. Nanti kamu kena buat latihan Baik, sebelum tu kamu dah ada pengetahuan sedia ada apa dia keradioaktifan. Keradioaktifan ialah satu nukleus yang tidak stabil akan mengalami pereputan untuk mencapai nukleus yang stabil. Okey, semasa dia mengalami pereputan tadi, akan ada dua benda yang dibebaskan. Pertama ialah kita panggil sinaran. Okey, sinaran radioaktif. Okey, sinaran radioaktif ni kelas ada 3, iaitu sinaran alfa, ini adalah simbol untuk sinaran alfa, sinaran beta, ini simbolnya, dan sinaran gamma. Ini simbol untuk sinaran gamma, alfa, beta, gamma. Okey, kemudian benda kedua yang akan dihasilkan bila berlakunya reputan radioaktif, tadi satu sinaran, yang kedua dia akan membebaskan tenaga. Tenaga ini dipanggil tenaga nuklear. Tenaga nuklear ini sebenarnya
banyak sangat faedah ataupun kesan positif dalam kehidupan seharian kita. Tapi kalau digunakan secara tidak berhemah, tenaga nuklear ini boleh mendatangkan banyak mudarat. Contohnya, tenaga nuklear inilah yang digunakan untuk menghasilkan bom atom. Dalam sejarah peperangan dunia, bom atom ini telah digunakan dalam Perang Dunia Kedua, iaitu semasa tentera British hendak mengalahkan Jepun. Mereka telah menjatuhkan bom atom ini di Nagasaki dan Hiroshima, dan kesannya sangat teruk. Radiasi yang dihasilkan sangat teruk. Tapi sebenarnya saintis membuat kajian kesan daripada bom atom ni, rupa-rupanya tenaga nuklear ni banyak sangat faedah untuk kemajuan manusia. Contoh paling mudah adalah penghasilan tenaga elektrik menggunakan reaktor nuklear. Negara-negara maju banyak dia punya bekalan tenaga elektrik menggunakan tenaga nuklear. Okey. Baik, ini kamu biasa nampak kan simbol ni. Simbol ini adalah simbol untuk bahan radioaktif. Kat mana kamu nampak? Biasanya dekat bilik X-ray, kat hospital. Okey, ini dia. Bahan radioaktif ni walaupun dia telah mengalami reputan dan telah mencapai nuklear yang stabil, sisa bahan radioaktif tu masih ada lagi kesan-kesan radiasi. Okey, jadi itu tadi ceritalah sikit. Kamu boleh cari lagi maklumat. Sebenarnya sangat menarik tajuk fizik nuklear ni. Okey, hari ni kita akan belajar bagaimana reputan alfa berlaku daripada satu proses pereputan radioaktif, reputan beta dan reputan gamma. Ini dia. Baik, ini kamu dah belajar dulu masa tingkatan 3. Ini adalah satu nukleus bahan radioaktif. Bahan radioaktif ni contohnya yang paling popular lah uranium. Uranium ni satu bahan radioaktif yang banyak digunakan untuk menghasilkan teknologi reaktor nuklear ataupun masa nak menghasilkan bom atom. Okey, ni adalah nukleus yang belum stabil. Baik, warna merah ni menggambarkan proton, warna biru menggambarkan neutron. Okey, yang ni apa ni? Ini tenaga. Okey, nukleus bahan radioaktif ni dia memang akan sentiasa mengalami pereputan. Sampai bila dia nak mengalami pereputan? Sampai nukleusnya telah mencapai kestabilan. Okey, ini dia. Ulang balik. Ini pelajaran dulu. Ini sangat penting definisi. Reputan radioaktif ialah proses. Okey. Bagaimana kamu nak memberi definisi? Senang saja. Mesti ada kata kunci dia. Cikgu bagi tahu kat sini. Kata kunci mesti ada perkataan proses. Lepas tu kata kunci, ini kata kunci pertama. Kata kunci yang kedua mesti ada perkataan tidak stabil. Nuklear tak stabil. Kata kunci yang ketiga mesti ada perkataan nuklear stabil. Okey. Dan kata kunci yang keempat mestilah ada perkataan memancarkan sinaran radioaktif. Bila sebut sinaran radioaktif tadi, ada 3 kena ingat. Alfa, beta dan gamma. Kena ingat tu. Jadi ni ada 4 kata kunci ni lah. Jadi bila kamu bagi definisi, pemeriksa akan cari kata kunci ni. Okey? Okey. Baik. Dalam proses pereputan ni sebenarnya apa yang berlaku? Okey. Jadi masa proses ni berlaku, reputan itu berlaku secara rawak dan spontan. Ini sangat penting kelas, perkataan secara rawak dan spontan. Apa maksud rawak dan spontan? Okey. Maksudnya dekat sini dia tidak dipengaruhi oleh suhu, tekanan dan faktor-faktor fizikal yang lain tu. Maksudnya tak ada siapa-siapa pun suruh dia mengalami pereputan. Okey, tapi sebagai orang Islam lah, kita percayalah setiap apa sesuatu yang berlaku tu semuanya adalah atas kehendak Allah. Okey, jadi perkataan rawak ni maksudnya kamu tengokkan gambar ni, ada banyak nukleus. So dia boleh yang mana-mana satu nukleus lah yang akan mengalami reputan radioaktif.
spontan ni secara, kalau dalam bahasa sains mula jadilah, okay, secara sendiri. Dan kamu letakkan, kalau kamu bekalkan suhu ke, kamu berikan tekanan ke, dia tak akan dipengaruhi oleh sama ada suhu rendah ke suhu tinggi, tak ada. Okey. Baik. Tadi cikgu dah beritahu proses perputaran elektrik ini berlaku secara spontan, rawat daripada nukleus yang tak stabil kepada nukleus yang stabil dengan membebaskan sinaran. Jadi 3 jenis sinaran tadi, sinarannya ialah zarah alfa, zarah beta dan sinar gamma. Baik. Kenapa tiba-tiba yang ini jadi sinar? Sebab sinar gamma adalah kumpulan gelombang elektromagnet. Cikgu percaya kamu telah mempelajari tajuk gelombang masa kamu tingkatan 4 bab yang terakhir. Okey, sinar gamma adalah kumpulan gelombang elektromagnet, dan kamu dah tahulah kalau suatu objek itu adalah kumpulan gelombang, maka dia boleh mengalami fenomena pantulan, pembiasan, pembelauan dan juga interference. Okey? Baik. Seterusnya, ini dia. Okey, ini dia zarah alfa. Ini zarah alfa, ini alfa. Daripada nukleus tak stabil tadi kan, bila dia mengalami proses perputaran, dia akan membebaskan zarah alfa. Yang ini ialah zarah beta. Dan yang ini ialah sinar gamma. Nampak ni sinar gamma gelombang. Okey, zarah alfa. Cuba tengok apa dia zarah alfa. Ada ni, ada 4 nukleus ni. 2 proton, 2 neutron tadi kan. Okey. Beta ni je, satu je. Beta ialah elektron. Jadi zarah alfa ni sebenarnya ialah helium dengan tata tanda 4, 2. Gamma pula, gamma ni dia tak ada. Dia macam neutral. Okey. Elektron ni tata tandanya ialah 0, negatif 1. Okey, mari kita tengok perbandingan bagi sifat semula jadi, jisim, cas, laju, kuasa pengayunan, kuasa penembusan, boleh diberhentikan oleh apa. Yang ini ciri-ciri alfa, beta, gamma ni pun kamu dah belajar masa kamu tingkatan 3. Okey, tak apa, kita imbas balik. Okey, tengok. Sifat semula jadi alfa, nukleus dia sebenarnya ialah nukleus helium. Okey, 4, 2. Beta ialah elektron. Elektron yang berhalaju tinggi. Kamu tahu elektron ni kalau dalam satu jirim tu dia akan sentiasa mengorbit. Okey, gamma ialah gelombang elektromagnet. Baik, sila lihat jisim alfa ada 4, jisim beta 1/2000. Gamma nampak tak? Jisimnya kosong kilogram. Okey, cas untuk alfa positif, cas beta negatif dan gamma neutral. Alfa, laju dia hal laju dia lah. Hal laju untuk zarah alfa rendah. Tahu tak kenapa rendah? Sebab jisimnya tinggi. Okey. Kemudian hal laju untuk elektron 90% daripada laju cahaya. Laju cahaya tahu tak berapa? Darab 10⁻8 meter saat. Kuasa negatif 2. Ni kuasa 8. Nanti kamu tengok laju cahaya dalam dunia ni, kalaulah seorang manusia tu kan, ataupun kita lah boleh bergerak dengan laju cahaya tempoh 24 jam tu terlalu lama untuk kita sebenarnya. Okey, kuasa pengayunan alfa tinggi, beta sederhana, gamma rendah. Okey, kuasa penembusan alfa rendah, beta sederhana dan gamma tinggi. Kuasa penembusan ni maksudnya dia boleh menembusi apa? Saya pasti kamu dah belajar kuasa penembusan. Contohnya kalau alfa
kita nak berhentikan kuasa penembusan dia cukup dengan sehelai kertas. Macam kertas A4 tu. Kalau cikgu ada satu zarah alfa, cikgu lalukan dalam udara. Jadi kita nak berhentikan kuasa penembusan tu, letak je sehelai kertas. Okey, beta beberapa milimeter aluminium. Okey, contoh dekat dalam kilang. Kilang menghasilkan air kotak. Macam mana kita nak tahu air kotak tu dah capai? Contohnya satu air kotak tu dia punya kandungan dia 120 ml. Macam mana kita nak capai 120 ml tu? Yang inilah yang kita akan air kotak dekat kilang tu dia akan lalukan pada satu tali sawat dan akan ditembusi dengan satu sinaran beta. Okey, nanti dia akan sambung pula pada satu alat dipanggil tiup Geiger Müller untuk rujuklah berapa bacaan dia. Bukan tiup Geiger Müller, okey. Ada satu alat untuk membaca berapakah bacaan yang dipancarkan oleh sinaran beta. Kalau pakai selai kertas, tak boleh tembusi bekas air kotak tu lah. Okay, yang ni nanti cikgu akan cerita lebih lanjut. Untuk gamma, gunakan beberapa sentimeter pelambang. Okay. Oleh kerana alfa ni bercas positif, maka dia boleh dipesongkan dalam medan magnet dan medan elektrik. Kalau kita pesongkan dia dalam medan elektrik, dia akan menghala ke plat negatif sebab dia bercas positif. Beta pula, oleh kerana dia bercas negatif, dia juga boleh dipesongkan dalam medan magnet dan medan elektrik. Kalau kita lalukan di dalam medan elektrik, dia akan terpesong ke plat positif. Kenapa? Sebab dia bercas positif. Tetapi gamma tidak akan dipesongkan oleh medan magnet dan medan elektrik kerana casnya adalah neutral. Okey, ini contoh. Okey, ini contoh kelas. Nampak ni satu bahan radioaktif. Okey, kita lalukan. Ini dipanggil partikel lalukan pada terminal medan elektrik. Nampak ni, ini dia terpesong ke terminal negatif. Maksudnya ini zarah alfa lah. Ini terpesong ke terminal positif, ini zarah beta. Ini zarah beta, ini zarah alfa. Yang ini tengok garis lurus saja. Ini menunjukkan zarah gamma. Okey, sekarang kita nak terangkan bagaimana secara detailnya. Kamu kena tulis persamaan yang menunjukkan bagaimana perebutan radioaktif berlaku. Okey. Apabila nukleus radioaktif mereput, nukleusnya berpecah dan memancarkan zarah alfa, beta ataupun gamma, dan ada satu tenaga yang membentuk atom baru dengan elemen yang berbeza. Ini dia. Okay, reputan alfa ni macam kamu belajar dalam kimia, kamu menulis persamaan kimia. Okay, kat sini kita anggap yang warna oranye ni ini adalah proton, nombor proton. Yang ni adalah nombor neutron. Ini kamu dah belajar juga. Lepas tu kamu ada belajar nombor nukleon. Ingat lagi tak tata tanda penulisan untuk satu bahan kimia dalam jadual berkala kan? Macam ni cara tulis A, X, Z. Betul? A nombor nukleon kan? Z nombor proton kan? Nombor nukleon, ini nombor proton. Kelas kita ada satu bahan nukleus radon 22688. Okey, mengalami satu perebutan. Kat sinilah kita nak tentukan adakah dia mengalami perebutan alfa ke, perebutan beta ke, perebutan gamma. Macam mana kita nak tahu? Senang je kelas. Kamu tengok nombor ni, nombor nukleon dia.
Selepas dia mengalami perebutan, cuba tengok berapa tinggal nombor nukleon dia. Daripada 226 dia jadi 222. Jadi dekat sini dia telah berkurang kepada 4. Okey, yang bawah daripada 88 jadi 86. Kat sini telah berkurang 2. Jadi kat sini jelas menunjukkan bahawa radon ini telah mengalami perebutan alfa, iaitu perebutan alfa ialah zarah helium 42. Jadi sebelum dia mengalami perebutan, kamu kena tolak dengan apakah perebutan yang dia alami. Kat sini dia mengalami perebutan alfa, jadi nombor nukleon kamu tolak yang bawah, kamu tolak bawah lah. Okey. Ini dia. Zarah alfa ialah nukleus helium yang terdiri daripada 2 proton dan 2 neutron. Dalam rebutan alfa, nukleus yang tak stabil mengeluarkan satu zarah alfa. Satu zarah alfa kat sini maksudnya 2 proton dan 2 neutron untuk menjadi nukleus unsur baharu yang lebih stabil. Okey, ini dia rebutan alfa. Nukleus induk mempunyai nombor proton Z dan nombor nukleon A. Ni yang cikgu cakap ni. Ni tata tanda ataupun notasi bagaimana kamu nak menulis satu unsur dalam jadual berkala unsur. Macam ni kan cara kamu tulis. X ni mewakili nama unsur. X ni nama unsur dalam jadual berkala. A ialah nombor nukleon. Okey. Dan Z ialah nombor proton. Okay. Dan kamu dah tahu kan macam mana nak cari nombor elektron. Kamu akan tolak ni, nukleon tolak nombor proton. Jadi kalau satu unsur itu mengalami perebutan alfa, kamu tolaklah dengan zarah helium yang mempunyai nombor nukleon 4 dan nombor proton 2. Jadi nampak kat sini A tolak 4, Z tolak 2, tambah alfa. Ini cara ini adalah persamaan dia. Persamaan rebutan alfa. Mesti tulis macam ni kelas. Dan sebenarnya kat belakang ni ada lagi tambah tenaga. Yang ini kita sedia maklum lah tenaga ni. Tenaga ni tulis boleh, tak tulis pun boleh. Tapi yang paling penting persamaan ni. Okay, X ni adalah unsur yang asal yang sebelum mengalami perebutan. Manakala Y ialah unsur yang baharu setelah mengalami perebutan. Baik, ini contoh Thorium. Nombor nukleon 230, nombor proton 90, mengalami satu perebutan alfa. Okay, kalau soalan dah bagi tahu siap-siap mengalami perebutan alfa, mestilah zarah helium. So kamu tulis siap-siap He42. Okey, so tengok tadi A mesti tolak 4, Z mesti tolak 2. 230 tolak 4, 226, 90 tolak 2, 88, dan paling baik tambahlah ni energi. Ini tadi persamaan amnya, persamaan umumnya. Okey. Jadi nukleus induk kat sini ialah thorium yang belum mengalami perebutan. Kemudian bila mengalami perebutan alfa, dapat nukleus anak dengan zarah alfa. Okey, mari kita cuba ni. Cuba. Polonium. Nombor nukleon 210, nombor proton 84. Selepas mengalami perebutan, kita dapat satu unsur baharu atau kita panggil nukleus anak plumbum, dan polonium mengalami perebutan alfa. Jadi kat sini kamu boleh buat kira-kira lah 210 tolak 4. Kemudian yang bawah ni ialah A, Z nya ialah 84 tolak 2. Okey, so dapat berapa sini? Okey, 206 dan 82. Okey, contoh
uranium. Ni dia reverse soalan lah. Uranium ialah nukleus yang asal sebelum mengalami perebutan. Selepas mengalami perebutan, kita dapat satu unsur thorium, dan uranium ini mengalami perebutan alfa. Okay. Kalau kita ada unsur yang asal, nak dapatkan unsur yang baru kita tolak, makna yang ini kita tambahlah sebab reverse je kan. Jadi A nya ialah 2, 3, 4 tambah 4, dan Z atau nombor protonnya ialah 90 tambah 4 tambah 4 pula, tambah 2. So dia kena 90 tambah 2. Dia dapat 92 dan 2, 3, 8. Senang kan?